Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita sambung pembelajaran kita tentang faktor yang mempengaruhi daya geseran. Daya geseran. Apa itu daya geseran? Daya geseran ialah pertama, daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Yang kedua, menentang arah pergerakan objek. Seperti yang teacher maklumkan pada minggu lepas, kalau pergerakan tu pergi ke kanan, arah ke kanan, daya geseran akan menentang arah pergerakan objek, iaitu ia akan ke kiri. Yang ketiga, menyebabkan objek menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Berikut ialah gambar rajah tentang daya geseran. Cuba kita lihat pada gambar rajah ini. Kalau awak lihat, kat sini adalah pergerakan buah karen. Yang warna biru ni arah pergerakan buah karen. Jadi, arah daya geseran akan bertentangan dengan arah pergerakan buah karen tu. Okey, yang seterusnya, gambar kereta. Kereta lumba ini bergerak ke arah kiri. Manakala arah daya geseran akan bergerak ke sebelah kanan. Bertentanganlah. Bila kita bergerak ke kanan, arah daya geseran akan bergerak ke kiri. Okey, yang seterusnya. Faktor yang mempengaruhi daya geseran. Apa yang menyebabkan ni? Ada dua jenis. Okey, baru minggu lepas teacher dah bagi tahu kan? Cuba awak sebut. Ya, betul tu. Iaitu jenis permukaan dan jisim objek. Minggu lepas teacher dah bagi tahu tentang jenis permukaan dan jisim objek. Pada minggu ni kita lebih kepada membuat eksperimen. Okey, untuk jenis permukaan, contohnya permukaan licin. Permukaan licin contoh simen, jubin, cermin. Permukaan licin ini ia mengurangkan geseran. Bola yang bergerak dari sebelah sini dia akan bergerak dengan lebih laju dan lebih jauh. Kenapa? Sebab kurang geseran. Sebab tu bola bergerak laju. Manakala pada permukaan kasar seperti tar, rumput, permaidani, bila dia mempunyai banyak geseran. Apabila bola digerakkan, bola akan bergerak perlahan. Okey, faham tak? Okey, senang je sebenarnya. Permukaan licin, kurang geseran, laju. Permukaan kasar, banyak geseran, perlahan. Okey, jika jenis permukaan bertambah kasar, maka jumlah geseran bertambah. Kat sini, teacher nak terangkan sikit. Jenis permukaan bertambah kasar, jumlah geseran bertambah. Bila jumlah geseran bertambah, maka pergerakan akan menjadi perlahan dan lama-lama akan berhenti. Okey, jom kita lihat pada uji kaji, iaitu untuk menyiasat hubungan di antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui oleh jisim mainan. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis permukaan. Jenis permukaan. Ni jenis permukaan dan jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Jom kita lihat. Hipotesis di sini adalah jangkaan awal. Jangkaan awal kita apa? Jika jenis permukaan bertambah kasar, maka jarak yang dilalui oleh kereta mainan berkurang. Okey. Jika jenis permukaan bertambah kasar, maka jarak yang dilalui kereta mainan berkurang. Okey, pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi iaitu jenis permukaan. Apa yang beza pada eksperimen ini adalah jenis permukaan. Yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita nak tahu dalam eksperimen kita? Kita nak tahu iaitu jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Dalam eksperimen ini,
apa yang ditetapkan? Iaitu jenis kereta. Jom kita lihat video ini. Melalui video ini, kita dapati jarak yang dilalui oleh kereta mainan pada permukaan kapet lebih pendek jaraknya berbanding jarak yang dilalui oleh kereta mainan pada permukaan jubin. Pemerhatian. Berdasarkan video yang dilihat tadi, jarak yang dilalui kereta mainan di atas kapet adalah lebih pendek berbanding di atas jubin. Okey, teacher ulang sekali lagi. Jarak yang dilalui kereta mainan di atas kapet adalah lebih pendek berbanding di atas jubin. Okey, inference. Kenapa kita kata sedemikian? Kita kata tadi bagi pemerhatian, jarak yang dilalui kereta pada permukaan kapet lebih pendek. Kenapa? Kerana lebih banyak geseran pada permukaan kapet berbanding jubin. Okey, kesimpulannya. Jika jenis permukaan bertambah kasar, maka jarak yang dilalui oleh kereta mainan berkurang. Ulang sekali lagi. Jika jenis permukaan bertambah kasar, maka jarak yang dilalui kereta mainan berkurang. Okey, so hipotesis diterima. Faktor yang kedua mempengaruhi daya geseran adalah jisim objek. Jisim objek ini juga mempengaruhi daya geseran. Okey, jom kita lihat. Objek yang ringan kurang daya geseran. Objek yang ringan kurang geseran. Jadi kita nak tolak apa? Senang. Berbanding objek yang berat. Objek yang berat ni banyak geseran. Tengok gambar rajah ni. Gambar rajah objek yang besar ni. Tengok. Try hard dia. Susah dia nak tolak. Kerana banyak geseran pada permukaan. Pada permukaan ni banyak geseran. Okey, sebab dia besar kan? Okey, besar dan berat. Besar dan berat. Okey. Mari kita uji. Kita buat uji kaji untuk menyiasat hubungan antara jisim objek dengan jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Jisim objek ni objek yang berat. Kalau objek tu berat, jarak yang dilalui oleh kereta mainan tu panjang ke, pendek ke, jauh ke, dekat ke? Jom kita lihat. Okey, sebelum tu pemboleh ubah ditetapkan. Apa yang kita tetap kat sini adalah jenis permukaan. Kita guna jubin sahaja. Tak ada dah kapet. Jubin sahaja. Kita tetap. Kita tetap ni sama. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang kita ubah? Jisim objek. Okey, yang A ni, teacher buat A lah senang. A ni kita tambah jisim. Kita letak ni. Kita letak beban pada kereta. Nak bagi tahu jisimnya bertambah. Jisim objek ni besar. B ni ringan sedikit, iaitu jisim tu tak ada beban. Tiada beban. So, pemboleh ubah bergerak balas jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Jarak ni yang kita nak tahu dalam eksperimen ni. Kita nak tahu. Jisim objek bertambah, adakah jarak yang dilaluinya bertambah ke tidak ke? Jom kita hipotesis. Hipotesis seperti yang kita tahu iaitu jangkaan awal. Jangkaan awal. Jika jisim objek bertambah, maka jarak yang dilalui kereta mainan berkurang. Ini adalah hipotesis. Apa yang kita jangkakan? Jika jisim objek bertambah, maka jarak yang dilalui oleh kereta mainan berkurang. Kita lihat video ini. Okey, kita dapati bahawa kereta yang mempunyai jisim beban, ataupun berat, lebih dekat jaraknya berbanding kereta yang tidak diletakkan beban. Okey.
Berdasarkan video tadi, kita dapati bahawa jarak yang dilalui kereta mainan yang berat adalah lebih dekat berbanding kereta mainan yang ringan. Kenapa? Kenapa? Inferen ini adalah alasan ataupun sebab daripada pemerhatian yang diberi. Kenapa kita menyatakan jarak yang dilalui kereta mainan yang berat adalah lebih dekat berbanding kereta mainan yang ringan? Kerana lebih banyak geseran pada kereta mainan yang berat. Okey, faham tak? Kesimpulan, jika jisim objek bertambah, maka jarak yang dilalui kereta mainan berkurang. Okey, so hipotesis yang dinyatakan tadi betul lah. So hipotesis diterima. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk minggu ini, kita sambung pembelajaran kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum.